Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akila binti Muhammad akan menceritakan serba sedikit tentang cara untuk menangani emosi marah kepada para remaja. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dahulu apa itu maksud emosi. Emosi ini adalah satu perasaan yang ada ataupun wujud kepada setiap individu. Okey, dan akan bertindak balas kepada sesuatu keadaan ataupun perlakuan atau peristiwa yang berlaku. Okey, emosi ini pula terbahagi kepada dua, iaitu emosi positif dan emosi negatif. Tetapi emosi marah ini tergolong dalam emosi negatif. Okey, emosi ini juga akan menunjukkan tindak balas luaran secara fizikal, sama ada melalui mimik muka ataupun badan yang berpeluh. Okey, macam saya bagi tahu tadi, emosi ini terbahagi kepada dua, iaitu emosi positif dan negatif. Antara emosi positif adalah bahagia, gembira, senang dan cinta. Manakala emosi negatif pula adalah seperti kecewa, sedih, marah ataupun takut. Okey, kita sambung pula kepada cara-cara untuk menangani emosi marah. Okey, kita yang pertama adalah mencari jalan penyelesaian dalam sesuatu perkara. Yang kedua, berjumpa dengan pakar, sama ada pakar psikologi ataupun doktor. Yang ketiga adalah didikan agama, itu sangat penting. Yang keempat itu adalah berkawan dengan orang-orang yang baik ataupun yang berpositif. Yang kelima adalah berfikir dahulu sebelum bercakap. Okey, yang pertama tadi iaitu adalah mencari jalan penyelesaian dalam satu perkara. Okey, apabila berlakunya penyelesaian ini adalah iaitu apabila berlakunya satu perkara yang berlaku kepada diri kita sendiri, jangan mudah untuk beremosi yang negatif seperti marah. Okey, cuba untuk mencari penyelesaian dalam satu perkara. Yang kedua adalah berjumpa dengan pakar psikologi ataupun doktor. Di sini maksudnya apabila kita mudah untuk marah ataupun beremosi, maka kita cuba ikhtiar, iaitu berjumpa dengan pakar ataupun doktor untuk bercerita ataupun berkongsi masalah kita dan bertanya macam mana cara-cara untuk mengawal emosi marah tersebut. Yang ketiga adalah didikan agama. Okey, apabila kita tahu didikan agama ini sangat penting. Apabila didikan agama itu penting, maksudnya didikan agama ini memberitahu bahawa sifat marah ini sangat tidak bagus. Itu adalah sifat-sifat yang disukai oleh syaitan. Jadi kita cuba untuk mengurangkan sifat-sifat marah. Macam mana? Iaitu sentiasa bersolat dan membaca Al-Quran, dan akan menenangkan jiwa kita. Yang keempat adalah berfikir dahulu sebelum bercakap. Apabila kita maksudnya berfikir dahulu sebelum bercakap ini adalah jangan menyebabkan kita punya mulut akan menyebabkan binasa. Maksudnya apabila kita bercakap itu akan menyinggungkan perasaan orang lain. Jadi kat situ menyebabkan perasaan marah itu kepada kawan itu akan wujud. Okey, dan terakhir tadi adalah berkawan dengan orang-orang yang berpositif. Apabila kita berkawan dengan orang-orang yang positif, maka kita di situ akan berpositif. Tapi bila kita berkawan dengan orang yang negatif, kita akan lebih kepada bernegatif. Okey, itu adalah salah satu cara untuk menangani emosi marah. Okey, kita sambung kepada doa untuk mengatasi marah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili zanbi wa adhi ghais qalbi wa ajirni minasyaitanir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, hilangkanlah kepanasan hatiku, jauhilah aku ataupun lepaskanlah aku daripada syaitan yang terkutuk. Okey, hadis riwayat Bukhari juga pernah menceritakan tentang seseorang ini berjumpa dengan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Dan Rasulullah baginda bersabda, "Jangan marah." Dan baginda ulang beberapa kali, "Jangan marah, jangan marah dan jangan marah." Okey, dan rumusan yang dapat saya beritahu di sini adalah yang pertama, emosi marah ini tidak bagus kepada diri sendiri.
Okey, yang kedua, emosi marah ini adalah sifat syaitan yang disukainya. Okey, yang ketiga, apabila kita beremosi marah menyebabkan orang sekeliling kita tidak suka kepada kita. Dan yang terakhir adalah cara kita boleh cuba untuk mengawal emosi marah ini dengan sentiasa beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ini akan menyebabkan hati kita akan sentiasa tenang dan gembira. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.